Lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini hari Jumaat 17 Disember 2021 bersamaan dengan 12 Jamadil Awal 1443 Hijrah. Alhamdulillah, macam biasa Adi Nurkhalis akan bersama-sama dengan anda seperti biasa pada pukul 10 suku pagi. Dan juga yang berbahagia Ustaz telah pun bersedia di hadapan saya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti biasa Ustaz akan bersama-sama dengan muslimin dan juga muslimat, iaitu yang berbahagia Ustaz Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Dan macam biasa juga saudara boleh ikuti menerusi di Facebook rasmi kami di mana Adi Nurkhalis disiarkan secara langsung. Jadi pada minggu lepas selesai sudah kita telah membicarakan tentang rukun iman yang ke-6 berkenaan qada dan qadar dalam slot 26. Jadi pada slot kali ini Ustaz akan merakumi pembicaraan mengenai rukun iman ke-6. Jadi sebagai mukadimahnya saya mempersilakan Ustaz. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan sedang pendengar slot Adi Nurkhalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci dengan akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benar yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kuasa hati yang suci beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi sebagaimana yang Ijo sebut tadi, alhamdulillah selesai pembicaraan rukun iman yang ke-6, beriman dengan qada dan qadar Allah, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Selesai dalam 26 slot. Slot yang pertama 18 hari bulan 12 tahun 2020. Jadi slot yang terakhir minggu lepasnya slot yang ke-26 10 hari bulan 12 2021. Sebulan setahun lah. Tapi walaupun tempoh masanya setahun, di tengah tu ada 3 kali tergendala kuliah PKP. Jadi paling lamanya PKP 3.0 yang terakhir 4 bulan. Kuliahnya tertangguh. Dalam masa 4 bulan tu Adi Nurkhalis mengulangi kembali daripada slot yang pertama sampai yang ke slot yang ke-15. Betul. Jadi ngam-ngam selesai slot yang ke-5 mengulangi daripada slot yang pertama sampai ke slot yang ke-15. Selesai ngam-ngam, maknanya boleh kembali berkuliah dalam konti. Jadi walaupun setahun kita tolak dengan kuliah ditangguhkan kerana PKP tu 6 bulan jugalah, 26 slot. Pembicara rukun iman yang ke-6, yang mana pembicaraan yang tajuk sebelum ni adalah pembicaraan berkaitan dengan agama, kemudian pergi kepada agama ni merangkumi Islam, iman dan ihsan, kemudian definisi Islam, iman dan ihsan. Definisi Islam, iman dan ihsan, pergi kepada rukun Islam, pergi kepada rukun iman. Yang ke-6 ni hak panjang.
Yang mana sidang pendengar Selok Adinul Khalis, begitu juga yang mengikuti live FB. Selok yang pertamanya 10 hari bulan 1 2020. Slot yang pertama. Ya. Slot yang pertama 10 hari bulan 1 2020, maknanya dengan kita sekarang ni hampir 2 tahun lah Slot Adinul Khalis berjalan. Jadi Adinul Khalis ni tajuk nak membicarakan berkaitan dengan akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian hak berkaitan dengan rukun iman yang 6 perkara. Rukun iman yang ke-6 lah, yang dalam kitab-kitab pun panjang pembicaraan. Sebab di rukun iman yang ke-6 lah paling banyak keluar pegangan-pegangan yang terpesong. Sebab itulah saya biasa tekan hak berkaitan dengan hadis Jibril. Hadis Jibril tanya Nabi berkaitan dengan iman. Nabi pun jawab, antu minabillah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhiri, wa tu'mina bil qadari. Jadi yang ke-6 tu Nabi ulang balik, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Jadi amil dengan muta'allaq dia Nabi ulang kembali. Sebab apa di situ? Kerana nak supaya kita jaga-jaga dengan bahawa kita ihtimamkan, kita pentingkan dengan rukun iman yang ke-6, yang mana di rukun iman ke-6 lah hak keluar pegangan yang terpesong. Dan rukun iman yang ke-6 ni, beriman dengan qada dan qadar Allah ni, kalau kira-kira balik sudah masuk di bawah beriman dengan Allah, rukun yang pertama. Beriman dengan Allah yang bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu. Allah yang bersifat kudrah, iradah, ilmu ni lah yang mengqadakkan, yang mengqadarkan segala-gala perkara. Jadi qada dan qadar ini balik kepada kudrah, iradah, ilmu Allah. Jadi kita bicara sifat 20, kita bicara kudrah, iradah dan ilmu adalah di bawah rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bicara sifat 20-nya dibina asasnya atas sifat wahdaniyah, keesaan. Jadi keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Mana apa? Semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal. Yang mana saya biasa datangkan huraian dalam kitab Dalilul Falihin, syarah kepada kitab Riyadus Salihin. Apabila mensyarahkan hak Nabi SAW bersabda, antu minabillah, bahawa engkau beriman dengan Allah. Apa makna? Bi annahu ta'ala wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Lepas tu panjang kot depan. Bahawa engkau beriman dengan Allah. Nabi SAW kata dengan makna engkau beriman bahawa Allah Ta'ala esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Jadi semua yang berlaku perbuatan Allah, sebagaimana qada Allah pada azal. Perbuatan Allah, qada Allah pada azal. Itulah rukun iman yang ke-6. Jadi kira-kira mari rukun iman ke-6 sudah masuk di rukun iman yang pertama, tetapi Nabi letak nombor suku pula. Qada dan qadar, rukun iman yang ke-6. Yang pertama beriman dengan qada. Yang kedua beriman dengan qadar. Qada ini ketentuan kehendak Allah, ketentuan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah, selaras seiring dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Golongan yang terpesong menafikan qada, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kan golongan terpesong ini
Allah Ta'ala tidak mengqadakkan apa yang berlaku. Bahkan Allah Ta'ala tidak mengetahui pun apa yang akan berlaku di masa hadapan. Allah hanya mengetahui apabila perkara itu berlaku. Ini pegangan yang kafir ijma' ulama'. Dia menafikan tu qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, serta Allah tidak mengetahui. Bila Allah mengetahui, sampai masa berlaku perkara tersebut yang Allah tidak qadakkan serta Allah tidak mengetahui, berlaku, barulah Allah mengetahui. Oh, ni kafir. Pegangan yang menafikan qada Allah, menafikan kehendak dan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, serta menafikan tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pegangan pula, Allah hanya mengqadakkan sebahagian laginya Allah tidak mengqadakkan, Allah hanya mengetahui. Ini pun golongan yang terpesong, bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Allah hanya mengqadakkan buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, lahirkan manusia tu di mana, lahirkan daripada ibu mana, lahirkan bangsa apa, lahirnya jantina lelaki ataupun perempuan, lahirnya comel ataupun huduh, itu datang dari qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada tu, tidak ada qada Allah. Manusia diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan yang bukan datang dari qada dan qada Allah. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan apa-apa. Ini pun akidah yang terpesong, bukan akidah Ahlussunnah Jemaah. Cuma pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir sebab mereka tidak menafikan tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat langit, buat bumi dan seumpamanya tu, Allah mengqadakkan pada azal serta Allah mengetahui. Allah melahirkan kita ni, Allah mengqadakkan pada azal serta Allah mengetahui. Selepas kita dilahirkan, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan yang tidak berkait dengan qada Allah, maknanya tidak berkait dengan kehendak Allah dan juga ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui jua. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang Tuhan lakukan sebagaimana apa yang Tuhan qadakkan, apa yang Tuhan kehendak, apa yang Tuhan tentukan pada azal. Innama amruhu iza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila telah menghendaki oleh Allah. Iza arada, bila telah menghendaki oleh Allah, bukan bila mengetahui. Bila menghendaki oleh Allah, apa yang Tuhan kehendak pasti Tuhan tahu. Maka Tuhan pun menjadikan. Fa'alul lima yurid. Di ayat yang lain pula Allah berfirman, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan barang yang ia kehendak, bukan barang yang ia tahu. Tapi apa yang Tuhan kehendak pasti Tuhan tahu. Jadi golongan terpesong ni, Allah Ta'ala tidak kehendak, Allah Ta'ala tidak menentukan, Allah Ta'ala hanya tahu jua. Ini akidah yang terpesong. Satu pegang terpesong laginya, dia membahagikan perkara baik, Allah mengqadakkan, Allah menentu serta Allah mengetahui. Perkara jahat, Allah tidak mengqadakkan. Perkara jahat yang dipilih, yang dilakukan oleh seseorang, Allah hanya mengetahui jua. Ini pegangan-pegangan yang terpesong. Jadi yang pertama kita pegang, Allah yang bersifat dengan iradah, menghendaki, menentukan, menetapkan segala-gala perkara pada azal. Iradah muwafaqah dengan ilmu, selaras dengan ilmu. Ilmu mengetahui segala-gala pada azal, iradah menentukan segala-gala perkara pada azal. Allah yang bersifat ilmu, mengetahui segala-gala pada azal. Allah bersifat iradah menentukan segala-gala perkara pada azal. Jadi segala-gala perkara telah dikehendaki oleh Allah pada azal. Maka tidak ada yang tergantung dan tidak ada yang berubah. Kalau ketentuan Allah berubah,
di manakah letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Allah menentukan pada azal iradah muwafaqah dengan ilmu. Tapi sampai masa kehendak Allah berubah. Di mana letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Hak ni qada azali yang mubram. Qada azali rukun iman yang keenam yang mubram, yang putus. Qada azali. Kita jangan lupa tajuk rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Qada ketentuan azali. Qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat al-qudrah. Ketentuan azali yang datang daripada Allah yang bersifat dengan iradah, yang muwafaqah dengan sifat ilmu. Allah menentu dan mengetahui segala-gala kepada azal. Maka tidak ada yang tergantung dan tidak ada yang berubah. Hak azali, hak rukun iman yang keenam. Adapun qada yang muallaq, qada yang tergantung, kalau berdoa, kalau tidak berdoa, kalau berhubung silaturahim, kalau tidak hubung silaturahim, berdoa akan berubah nasib, tidak berdoa nasib tidak berubah. Hubung silaturahim contohnya dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Tidak hubung silaturahim, umurnya tidak dipanjangkan, tidak ditambah, dan mana tidak dimurahkan rezeki. Qada yang muallaq seumpama tu adalah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Itu qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Itu bukan azali. Yang azalinya di iradah ilmu Allah yang hanya Allah yang mengetahui. Hak tercatat di Lauh Mahfuz dicatat oleh qalam. Ada yang mubram, ada yang muallaq. Yang dicatat oleh malaikah daripada Lauh Mahfuz kepada suhuf malaikah, ada mubram, ada muallaq. Ada yang putus, ada tergantung. Di catatan qalam di Lauh Mahfuz, catatan malaikah di suhuf malaikah, ada yang mubram putus, ada yang muallaq. Tapi apa yang berlaku hak qada muallaq selaras dengan apa yang ada di iradah ilmu Allah, hak azali, hak rukun iman yang keenam. Jadi tergantung hanya di catatan qalam di Lauh Mahfuz, hanya catatan malaikah di suhuf malaikah sahaja. Tapi hak hakikinya, hak azali, Allah telah mengqadakkan segala-gala kepada azal, tidak ada tergantung. Qada Allah yang bersifat dengan iradah selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, mustahil berubah sama sekali. Jadi nak bicara qada mubram muallaq ni kena cermat, kena hati-hati, jangan pula naik kepada hak azali. Hak azali tergantung mana rukun iman keenam. Allah telah mengqadakkan segala-gala. Kalau hak azali tu berubah, di mana letak ilmu Allah Subhanahu wa taala? Sebab itulah bila bicara qada azali, rukun iman yang keenam, Allah yang bersifat dengan iradah, menghendaki, menentukan segala-gala kepada azal, muwafaqah, selaras seiring dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, makna segala-gala dan mustahil berubah sama sekali. Hak ni hak rumusan. Jadi kalau sedang pendengar masih ada lagi yang tak boleh nak turuti, macam sebut sebelum ni lah, ambil molek dalam FB Terengganu FM. Jadikan sebagai simpanan masing-masing untuk murajaah dan untuk kongsi sesama kita. Ada kedah dalam tu. Dan dalam FB saya, Hak Ustaz Wan Junaidi Patu Sengkang Original, adalah yang admin yang masukkan slot pertama tajuk apa, tarikhnya apa, slot yang kedua tajuk apa, tarikhnya berapa. Ada belakang dalam tu sampai ke 26 slot. Maka dok moleknya ambil daripada FB Terengganu FM, letak dalam FB sendirilah, mudah kita nak tengok. Kalau nak cari dalam FB tadi banyak jadi panjang kan. Boleh share juga kan. Boleh share. Boleh share, maknanya yalah, mudah-mudahan kita semua sama-sama dikurniakan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balik kepada qada Allah Subhanahu wa taala ni, perkara baik qada Allah, perkara jahat qada Allah Subhanahu wa taala. Perkara baiknya iman dan taat, perkara jahatnya kufur dan maksiat. Kufur seseorang, maksiat seseorang adalah datang daripada qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat jelas,
sangat nyata di rukun iman yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Allah Ta'ala datangkan badal atau bayang khairihi wa syarrihi. Nabi perjelaskan lagi. Ketentuan Allah dan perbuatan Allah, perkara baik, ketentuan dan perbuatan Allah. Perkara jahat, kufur dan maksiat, ketentuan dan perbuatan Allah. Jadi dia datangkan badal untuk mentaudihkan, untuk menjelaskan lagi, serta Nabi mentakkidkan, mengkuatkan dengan Nabi mengulangi watu mina bil qadari khairihi wa syarihi. Makna perkara baik qada dan qadar, perkara jahat kufur dan maksiat qada dan qadar. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78, qul kullu min indillah, kata olehmu ya Muhammad, sekalian perkara, sama ada perkara kebajikan ataupun perkara kejahatan, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang perkara jahat bukan datang dari qada Allah, itu pegang Mu'tazilah yang khilaf ulama pegangan tu kafir, kekal neraka selama-lamanya, ataupun pandangan Mu'tamad meletakkan pandangan Mu'tazilah tadi ni pegangan yang fasik lagi mubtadi', pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah i'tiqadiyah yang tidak ada pada masa Nabi SAW. Walaupun tidak dihukumkan kafir, tapi amal ibadah walaupun sah tidak wajib diqadakkan kembali, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada semayang kita, puasa kita, haji kita dan amal-amal kewajipan yang lain tidak akan diterima kalau kita beribadah kepada Allah serta berakidah dengan akidah yang terpesong, bukan akidah yang khalis. Jadi insya-Allah Salah Ad-Dinul Khalis ni nak menekan berkaitan dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang suci daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, suci daripada akidah yang terpesong. Jadi perkara jahat qada dan qadar ini pegangan kita. Adapun adab percakapan sebagaimana surah An-Nisa ayat yang ke-79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah, dan apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada diri engkau sendiri. Jadi adab percakapan kita yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Haram kita menyandarkan perkara yang buruk, perkara yang jahat, perkara yang berdosa kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nisbah percakapan. Pegangan kita balik pada rukun iman yang keenam. Perkara baik iman dan ta'ah qada dan qadar, perkara jahat kufur dan maksiat pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat kufur dan maksiat qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Itu bukan penceramah pengkuliah yang nak tutup majlis ilmu dia kan. Majlis kuliah dia yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Itu bukan penceramah. Kita sama. Cakapan harian kita sama. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Haram kita menyandarkan, bukan kata perkara berdosa, perkara yang jahat, perkara yang tak baik, yang tak berdosa pun haram kita sandar pada qada dan qadar. Kenapa kamu pemalas? Tapi pemalas dia tidak ada tanggungjawab. Dia tidak ada isteri, tidak ada anak. Maknanya dia cukuplah nak makan. Sebab apa? Buka saji, adalah mak ayah mak dia masak. Jadi dia malas dia pun tak berdosa sebab dia tak ada tanggungjawab. Kenapa kamu malas sangat? Qada qadar haram hukumnya. Walaupun malah dia tu tak berdosa sebab tak ada tanggungjawab, tapi malah tu perkara yang buruk, haram sandar kepada qada dan qadar. Sama telah perkara yang berdosa pula. Kenapa kamu tak semayang? Qada qadar. Tak semayang dosa besar, sandar tak semayang qada qadar pun dosa besar lain pula. Bukan kalau sandar perkara jahat kepada qada dan qadar tujuan untuk menghalalkan, maka jatuh murtad orang ni wal-iyazubillah.
Tujuan disandar perkara jahat pada qada dan qadar, dah orang duduk tegur dia, awak ni apa ni, berjudi minarok ni. Dia pun sandar, hok kamu duk marah saya berjudi minarok tu, mari daripada Allah lah yang mengqada qadar saya ni, berjudi minarok ni, dengan kuasa hati nak menghina Allah, jatuh murtad ni, wal iazabillah. Ingat baik, jangan sesekali sandar perkara jahat, perkara buruk kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan ada percakapan. Ini contoh ni. Ini secara rumusan ni. Untuk satu selok ni lah. Sebelum kita balik semula kepada tajuk asal kita, Islam, iman dan ihsan, sehingga kan satu benda yang rupanya keji. Babi. Rupa keji. Babi tak berdosa, makan dia berdosanya. Babi siapa buat? Memanglah Allah Ta'ala yang buat, tak ada kilang. Kita tak boleh nak jawab. Babi muncul mulut dia, Allah yang buat. Jangan, haram dosa jawab seumpama tu. Orang tanya kita, babi saya buat, kita pun jawab secara umum. Sekalian makhluk yang ada, sekalian binatang yang ada, datang daripada Allah yang jadikan. Orang tanya secara khusus, babi siapa buat? Kita jawab secara umum, semua binatang yang ada adalah makhluk Allah. Jawab begitu. Maknanya jangan jawab babi tu Allah yang buat. Salah begitu. Malaikat majlis ilmu tu cerita lain lah. Itulah majlis ilmu. Jadi perkara jahat tetap dah. Rukun iman yang keenam datang dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kita sendiri. Kemudian sampai masa perkara yang Allah Ta'ala qadakan berlaku, perkara tersebut datang dari qadar, perbuatan, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sampai masa berlaku, semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Keesaan pada perbuatan makna semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Allah lah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Ni saya biasa sebut ni. Ayat ni saya biasa sebut, dan sidang pendengar seeloknya ingatlah ayat ni, surah Al-An'am ayat 102. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Dalam ayat tu menyebut Allah Rabb kamu, Tuan kamu. Tiada ilah, tiada semasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah sebagai Rabb? Siapa Allah sebagai ilah? Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah ni lah khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Itu qadar. Sekalian perbuatan yang berlaku datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Tidak ada perkara yang berlaku secara semula jadi. Tidak ada perkara yang berlaku secara tumpang turut sekali arung, tidak ada. Tidak ada perkara yang berlaku semula jadi. Contohnya, putus bukan datang dari perbuatan pisau, hangus bukan datang dari perbuatan api, kenyang bukan datang daripada nasi, hilang dahaga bukan datang daripada air, sembuh penyakit bukan datang dari obat. Semuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kalau berpegang putus, hangus, kenyang, hilang dahaga, semua penyakit adalah perbuatan pisau, perbuatan api, perbuatan nasi, air, obat semata-mata secara semula jadi, yang tidak berkait dengan kudrah dan irada Allah. Ini pegangan yang kafir, ijma' ulama'. Sebaliknya, kalau berpegang, pisau memutuskan dengan tajam yang Tuhan letak di pisau, api menghanguskan dengan kekuatan panas yang Tuhan letak di api, nasi, air mengenyangkan dan menghilangkan dahaga dengan kekuatan yang Tuhan letak di nasi dan air. Obat menyembuhkan dengan khasiat yang Tuhan letak di obat. Tapi bukan Allah yang beri bekah. Itu pegang yang khilaf ulama', kafir ataupun dosa besar. Dia gitu. Maknanya yang memutuskan bukan Allah. Pisau tetapi dengan tajam yang Tuhan jadikan daripada pisau.
Menghanguskan bukan perbuatan Allah, perbuatan api yang Tuhan letak panah di api. Nasi mengenyangkan bukan perbuatan Allah, perbuatan nasi yang Tuhan letak kekuatan di nasi itu. Sebab kekuatan di nasi tidak boleh menghilangkan dahaga. Kekuatan di air tidak boleh mengenyangkan. Jadi kekuatan nasi lah yang mengenyangkan, bukan perbuatan Allah. Kekuatan di air inilah yang menghilangkan dahaga, bukan perbuatan Allah. Khasiat yang Tuhan letak di obat ni. Kan obat ni ada khasiat di belakang, bukan kata getir buat obat, bukan. Jadi sampai masa khasiat itulah yang menyembuhkan. Ini pegangan yang khilaf ulama kafir ataupun pegangan yang fasik lagi mubtadi', pegangan yang berdosa, bukan akidah yang khalis. Kita berpegang Allah letak tajam di pisau, panah di api, kekuatan di nasi, di air, khasiat di obat, sampai masa memutuskan, menghanguskan, mengenyangkan, menghilangkan dahaga, menyembuhkan penyakit. Qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Tidak ada perkara yang berlaku secara turut, secara sekali lalu, sekali turut. Bergeraknya tubuh, bergeraknya sekalian barang di tubuh kita. Bergeraknya tubuh, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergerak apa yang di tubuh kita pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah hanya menggerakkan tubuh kita, tapi apa yang di tubuh kita ni bergerak sama. Kalau diam sama. Kalau tubuh bangun, yang di tubuh kita ni akan naik sama. Kalau tubuh kita duduk, yang di tubuh kita akan turun sama. Berlaku gerak apa yang di tubuh kita, berlaku diam apa yang di tubuh kita, berlaku naik dan turun apa yang di tubuh kita. Bukan qadar perbuatan Allah dan tidak berkait dengan qudrah dan iradah Allah. Itu kafir ijma' ulama. Sedang pendengar, kalau mengikuti selok-selok terdahulu, fahamlah kafir di sini imannya tidak sah. Walaupun dari segi zahirnya, ianya adalah orang Islam. Kita bercakap, ni saya contoh ni, contoh dahulu kan, kena musibah kepala air. Bila kepala air ni, kepala air bawa pokok, bawa batu, bawa lumpur, bawa sampah. Tu cakap asbab saja. Pegang kita, bergeraknya kepala air, perbuatan Allah. Bergeraknya pokok ke, batu ke, lumpur ke, sampah ke, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepala air yang bawa dan bukan turut kepala air. Kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita. Percakapan tu percakapan asbab. Kemudian kita ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang segala-gala qada dan qadar Allah. Termasuk terdetik di hati pun qadar qada dan qadar Allah. Berkelip mata pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama telah pilihan hati, qada dan qadar. Sama telah usaha diri kita, qada dan qadar. Sekalipun kita ahli sunnah wajib berpegang. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan hamba hanya majazi, letak saja, bukan hakiki. Hakikinya perbuatan Allah, hakikinya kehendak Allah, hakikinya pilihan Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad yang melakukan qadar akan barang yang ia kehendak, qada, dan barang yang ia pilih. Perbuatan hakiki, perbuatan Allah. Kehendak hakiki, kehendak Allah. Dan pilihan hakiki, pilihan Allah. Perbuatan kita, kehendak kita, pilihan kita hanya majazi, letak sahaja, bukan hakiki. Tetapi kita tetap wajib isbatkan di akidah kita. Kita hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan hakikinya datang daripada qada dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak berpegang, hamba ada pilihan. Terundur dengan akidah Jabariyah, akidah yang fasik lagi mubtadi'. Kalau berpegang pilihan dan perbuatan hamba sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba, itu pegang Qadariyah. Itu pegang yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Saya cakap ni pun secara laju-laju sikit lah. Hanya untuk nak rumus, nak rangkum dalam satu slot. InsyaAllah slot akan datang masuk kepada tajuk pembicaraan Islam, Iman dan Ihsan yang saya susun mengikut kitab Faridatul Faraid. Kemudian jangan lupalah, saya sebut berulang-ulang kali peringatan pegangan qada qadar. Pegangan qada qadar.
Yang kita duduk bercakap, kita yang buat, kita yang susun, kita yang atur, kita yang rancang, kita yang tadbir, itu hanya percakapan asbab. Tidak berkait dengan pegangan. Pisau tajam molek, putus. Api kuat molek, sekejap licin suti rumah. Makan banyak nambah, kenyang dek boleh minum air segelas, hilang dahaga. Obat tu power sungguh, patutlah rekomen obat ni doktor pakar, bukan doktor biasa. Obat pula bukan harga murah, harga mahal. Tapi padang, telang suti macam nyakit tu cabut buang. Oh, cocok sejagung. Hok mari piping tadi, hok mari tukak tadi, orang piping marah dah, tukak pun buang dah. Lepas mana? Lepas cocok sejagung. Oh, power sungguh lah dah sekelinik tu. Oh, kalau bak cocok power sungguh klinik tu. Itu hanya cakap asbab. Itu tidak membabitkan pegangan. Tapi yang bagi apa? Cakap dak beralah langsung ni. Letak alhamdulillah dengan izin Allah. Lepas makan obat mahal ni, alhamdulillah dengan izin Allah. Lepas cocok sejagung ni berasa sehat. Itu cakap panggil cakap sando. Tapi dengan izin Allah dengan mana apa? Allah yang menyembuhkan, bukan obat dan bukan kerana cocok sejagung. Mana kalau sandar pada obat semata-mata pun, itu hanya percakapan asbab, isnad majazi, sandar sementara saja yang tidak membabitkan pegangan. Kita orang Islam beriman tetap dah sebelum berlaku qada dan qadar. Kemudian kita orang awam, kita berpegang qada dan qadar, tapi hati kita lupa, tak ingat akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu hati orang awam. Itu kita bicara bab i'tiqadi, bab pegang, bukan bicara bab syuhud, bab zauq. Itu bab ingat di hati, bab rasa di hati, bab hadir di hati. Itu berkait dengan maqam masing-masing di sisi Allah, basirah masing-masing. Kita hanya bicara pegangan, kita berpegang semuanya qada dan qada Allah. Walaupun diingatan kita tidak hadir pun di hati kita akan qada dan qada Allah, itu tidak salah. Sebab hati kita, hati orang berpegang. Ingat di hati, rasa di hati, itu bukan cerita pegangan. Itu cerita bab maqam ihsan. Itu cerita bab maqam syuhud. Itu cerita bab maqam awliya, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bicara iman. Rukun iman yang jangan lupa. Apa dia iman? At-tasdiqul qalbi, percaya hati, membenar hati, mengaku putus di hati. Semua perkara yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun ingat di hati, rasa di hati, itu bergantung kepada basirah mata hati masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan rumusan untuk satu selok ni, rangkuman. Jadi sebagai sebagai untuk kita ni sama-sama balik semula hak ada dalam selok hak 26 selok tu lah. Itu secara satu persatu. Ni secara ringkas, secara kasar. Kalau kita sudah memahami, alhamdulillah. Kalau kita masih lagi tidak memahami, mengulangi baliklah hak dalam selok ad-dinul khalis. Tajuk rukun yang kenang, hak ada 26 selok. Mudah-mudahan kita semua, diri kita, keluarga kita, masyarakat umat Islam kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman akidah yang suci, pemahaman akidah yang sebenar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Baiklah, tadi baru saja tentang perkongsian Ustaz kepada kita, di mana Ustaz telah pun merakumi ataupun rumusan tentang pembicaraan yang telah lalu dalam rukun iman yang ke-6 Ustaz, ya. Jadi alhamdulillah, dan kepada anda yang seperti Ustaz katakan tadi yang ingin untuk mengulangi balik, boleh tengok di Facebook rasmi kami di Terengganu FM. Dan sebelum kita berpisah di udara Ustaz hari ini, seperti biasa Ustaz untuk mengambilkan doa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan di waktu yang sama 10.15 pagi.